Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi selamat datang ke channel CJJFX, channel yang membuat analisa untuk Forex ya. Saya CJJ, seorang forex trader. Jadi selamat pagi semua. Sekarang pukul 10.11 menit. Jadi hari ini saya akan trade untuk JJ ini, dan untuk hari ini saya ingin try broker, yaitu broker yang saya dah lama pakai tapi jarang pakailah. Ini adalah Robo Forex. Jadi kita try tengok macam mana. Saya tengok macam JJ ni untuk broker ni nampak menarik kan, nampak je menarik, tapi rasanya lebih kurang sama saja. Dengan broker-broker lain. Kalau nak banding dengan FBS, saya rasa spread dia lebih kurang sama je. Spread dia 36 macam di FBS, macam GU boleh biasanya dalam 16, 14 macam tu, tapi dekat Robo ni 20, 21 mungkin masih pagi lagi kot masih pagi lagi. Tapi JJ 36. Tapi lama sudah saya tak layan JJ. Nampak gayanya JJ ni nampak spread dia besar, tapi pergerakan dia sedikit laju lah. Jadi saya try untuk trade. Jadi hari ini saya telah mengambil position, iaitu untuk buy JJ ini untuk buy JJ. Jadi kita masih dalam keadaan loss lah. Okey, dalam keadaan loss. Kita floating 300. Okey, JJ pun turun. Okey, saya rasa saya nak masuk lagi kat sini. Lagi satu. Jadi sekarang ni kita sudah ada berapa layer untuk JJ. Untuk JJ kita ada berapa layer? 1, 2, 5. Alamak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, $9. Jadi saya jangkakan JJ ni akan membuat kenaikan lah. Tapi kenaikan ni mungkin tak adalah tinggi sangat Jangka saya dekat H1 ni pun mungkin area sini lah Mungkin di area sini. Dia akan naik di area sini. Satu lah yang ni. Okey, dia punya ni smooth sangat Okey, di H1 juga ada menunjukkan bearish engulfing di sini. Maksudnya potensi untuk naik sudah tak ada lah tak kuat lah untuk naik. Tapi tak apa, relax, tenang je. Jadi dia kena break yang ni lah. Jadi kita tunggu satu demand yang kuat yang bakal muncul di JJ ini. Kalau ada demand yang kuat lagi, maka zone ini akan dipecahkan dengan mudah lah. Zone atas pun sudah, zone sini sudah tidak fresh Kalau anda tengok mengapa tidak fresh, sebab dia telah pun membuat retest ni shadow ni. Dia buat retest kat sini. Jadi zone ini tidak fresh. Jadi kalau dia patah balik sini, insya-Allah dia akan mudahlah pecah zone ini dan akan naik lagi lah. Dan saya jangkakan dia akan pergi ke sini. Okey, kalau daripada harga semasa sekarang yang kita floating ni sini. Okey, maksudnya kita ada dalam 50 pip 50 pip. Alright. Jadi kita punya target dekat situ. Kita tengok macam mana. Sekarang ni belum ada petanda lagi untuk naik lah. Kat sini pun dah pecah dah. Okey, kat sini pun dah pecah. Okey, tak apa. Jadi kat bawah ni adalah benteng terakhir dia lah. Mungkin sinilah buyer tunggu paling cantik sekali. Sebab harga yang
paling cantik sekali untuk buy GJ inilah. Okey, jadi kita relax dulu. Kita floating lagi. Tengok macam mana gerakan dia dekat M5 pun tadi setup ada dekat M1 saja. M5 tak ada M5 tak ada, jadi kita kena tunggu dia breakout ni resistance ni lah. Sini ada resistance terdekat untuk kita tarik Fibo kita ke tempat yang baru lah. Okey, jadi santai-santai, kita akan trade. Mungkin video ini mengambil dalam masa 1 jam juga, 1 jam juga kita akan habiskan kita punya trade ini dalam pukul 11. Saya buka kipas angin dulu. Jadi hari ini hari raya kedua guys, hari raya kedua. Jadi selamat hari raya, masih belum terlambat lagi untuk saya mengucapkan selamat hari raya kepada seluruh warga muslimin dan muslimat yang ada di seluruh dunia inilah. Jadi ini merupakan live trade untuk PGBP JPY pada 11 pagi di broker Robo Forex. Jadi kita nak try saja Robo Forex ni. Tengok macam mana, sebab sebenarnya kita nak ambil bonus dia. Nak ambil bonus, kita ada diberi offer bonus, iaitu boleh tahanlah bonus dia. Jadi kita trade lah, kita gunalah advantage dia dengan yang terbaik lah. Okey, kita tengok balik, kita tengok secara detail, terperinci lagi apa yang telah berlaku. Okey, bawah tu sudah wujud satu zon demand yang baru. Bawah ada satu zon demand yang baru, pun dah tak fresh. Tak fresh juga ni. Okey, belum masih fresh lagi kot. Dia tak sentuh dia tak sentuh. Okey, relax. Okey, kita tengok macam mana. Lalu dia kena break 115 tu untuk setup Fibo kita lah. 115 tu setup Fibo M5, tapi saya masuk tadi guna setup Fibo M1 M1 sebab M1 akan muncul dulu. Kita floating, kita relax. Nampak GJ ni dia spread besar, tapi gerak dia boleh tahan laju, tapi ada masanya dia memang tak adalah laju sangat. Kadang-kadang dia laju, gerak dia pun jauh juga. Itu yang seronok tentang trade GJ ni lah. Jadi kita tak tunggu lama. Teknik harapan kita pun dah kira macam kurang lah sikit teknik harapan, sebab dia cepat sikit. Kita nak profit, kita cepat. Kita nak MC pun kita cepat. Itu yang menariknya tentang GJ ni lah. Tapi kita doakan moga semua kita dalam keadaan profit lah. Cuma Robo Forex ni dia tak menyediakan chart untuk indeks seperti Nikkei ke, DAX ke, US dollar ke, dia tak ada. Jadi susahlah kita untuk kita tengok sesuai ke tak buy GJ ni. Sebab GJ kalau kita nak buy, kita kena tengok saham Nikkei, apa yang berlaku pada saham Nikkei untuk pagi ini. Pagi ini pun market baru buka untuk minggu ini. Jadi sekarang masih fresh market lah. Kita tak tahu sama ada market trader memang dah bersedia untuk masuk dalam market ataupun tidak. Cuma sekarang memang ada gerakan, jadi adalah permintaan dan penawaran di dalam market ini. Jadi sebenarnya patutnya kita tengok keadaan Nikkei macam mana, saham Nikkei. Kalau saham Nikkei ni menunjukkan dia membuat kenaikan
maka JJ ni adalah harapan dia besar lah untuk dia naik. Jadi macam saya kena tengok bagaimana prestasi saham. Kalau saham baik, kebiasaannya pair GBP JPY ni akan naik lah untuk saham. Kalau Nikkei ni turun, kebiasaannya JJ ni akan turun. Tapi pada minggu lepas, apa yang saya perhatikan, pasaran saham dia dah berlaku kenaikan sebelum itu, tapi sekarang dia telah melakukan penurunan semula. Jadi untuk trader membeli saham buat masa ini baguslah, ada peluang lah, maksudnya ada permintaan pada saham lah sebab harga murah. Ingat saham macam mana pun orang tetap cari saham, macam mana pun harga saham ni orang tetap cari saham juga. Tapi dia tengok juga macam mana lah saham ni kalau dia naik sampai satu ketika dia akan turun. Sebab penurunan itu dia investor dia ambil profit. Biasanya profit akan diambil pada supply zone ataupun resistance lah. Ambil senang macam tu je lah. Maksudnya kalau kita tengok saham itu dalam keadaan naik dan dia sampai resistance, kemungkinan untuk investor take profit tu ada kat situ. Lepas itu kalau dia hanya boleh naik dan terus naik lagi sekiranya di support, ada support daripada data-data ekonomi. Contoh macam DJ ni lah, contoh kalau kita trade DJ kalau saham tu terus naik macam Nikkei ke naik okey. Lepas itu Jepun ada membuat announcement ke, ada news ke yang menunjukkan Jepun ni lemah ke, mata wang Jepun lemah, jadi saham akan terus naik. Biasanya bila saham naik itu maksudnya market dalam keadaan tamak, greed, dia nak ambil untung yang banyak. Itu biasanya. Maksudnya setiap pelabur dia akan tengok saham dulu. Kalau menguntungkan, first investment dia mesti pergi ke saham. Itu first. Kalau saham tak menguntungkan, dia akan simpan cash. Bila biasanya kalau itu berlaku, biasanya XXX JPY akan melemah, XXX USD akan GJ akan turun lah. XXX JPY akan turun, XXX USD pun akan turun kebiasaannya. Tapi tengok keadaan macam mana. Lepas tu kita, macam saya ni, saya kena tengok benda-benda begini untuk tambah yakin lagi saya punya entry trade. Contoh macam DJ ni, kalau ikut saya nak sell, memang nak sell. Tapi tak sangka pula dia turun dekat sini. Sebab kenapa saya nak sell? Sebab saya dengar berita bahawa US dengan China sekarang ni dia tengah fight. Ada macam perang dingin sikit tentang ekonomi ni. Jadi itu menunjukkan pasaran dalam keadaan tak tentu hala. Jadi apabila itu berlaku, pasaran dalam keadaan risk off. Tapi sekuat mana dia punya efek dia, itu kita tak berapa pastilah. Tapi sekurang-kurangnya kita ada informasi yang mengatakan okey, sesuai lah kita sell untuk JJ ni, sebab ada pertelingkahan antara US dengan China. Tengok siapa yang menang antara US dengan China pula. Kalau pertelingkahan itu memberi advantage kepada China, maka XXX USD akan naik.
JJ pun akan naik. Sebab biasanya kalau China mengukuh, dia akan memberi kesan kepada terutamanya komoditi lah, komoditi pair seperti AUD, NZD. Sebab mereka ni adalah kira macam rakan dagangan rapat yang bergantung kepada China. Sebab supply chain dia bergantung kepada China. Macam AUD ni dia tengok harga iron ore. Jadi iron ore dia kebanyakannya China yang membuat supply untuk iron ore. Jadi AUD ni dia, kalau harga iron ore tu naik, maka baguslah untuk ekonomi AUD. Kalau iron ore, harga iron ore ni menurun, maka tak bagus. Sebab tu kita kena mengetahui perkara-perkara begini sekurang-kurangnya. Memanglah lalas kita memang teknikal juga, tapi sekurang-kurangnya kita ada ilmu, ada tambahan info. Sebab kadang-kadang apabila kita memiliki tambahan info sebegini, mudah untuk kita trade dan mudah untuk profit kadang-kadang. Contohlah, saya bagi contoh. Kalau anda ni memang peminat untuk trade JJ ni, sebenarnya JJ ni dia memang amat sensitif lah, amat sensitif kepada isu-isu semasa tau. Terutamanya kalau berlaku perkara-perkara yang besar-besar lah di dalam market, yang menyebabkan market dalam keadaan tidak menentu. Contoh macam kan sebelum ni kita ada COVID. Sekarang ni pun masih COVID lagi, belum selesai lagi tentang COVID ni. Cuma sekarang ni dia bukan, bagi saya tak adalah highlight sangat untuk isu COVID ini. Sebabnya dia macam sama-sama, macam ada tak ada saja news dia. Angka untuk orang yang terkena jangkitan tu duduk situ je. Tapi kalau COVID ni tiba-tiba je angka COVID ni dia tiba-tiba menurun ke dengan drastik ke, tiba-tiba ada orang kena jangkitan dengan drastik banyak ke apa, itu akan membuatkan market dalam keadaan tidak menentu. Jadi possible untuk JJ ni turun jadi amat tinggi. Kebiasaannya bila market dalam keadaan tidak menentu, maka XXJPY ni akan menurun lah biasanya. Jadi penting untuk kita mengetahui mengetahui perkara-perkara info-info fundamental serba sedikit selain daripada technical analysis. Saya tak kata technical analysis ini tak baik. Saya tak ada kata. Fundamental pun saya tak kata dia wajib untuk diketahui, tak juga. Jadi kalau boleh kita balancekan technical dengan fundamental. Kalau dapat selari, cantiklah. Tapi saya lebih suka tengok mengetahui perkara-perkara yang seperti fundamental ni. Dan juga saya suka tengok pada saham lah. Saham terutamanya, saya kena tengok harga saham bagaimana, barulah saya menjadi lebih yakin lagi. Contoh macam JJ ni kalau dia nak naik, Nikkei kena dalam keadaan menaik, barulah cantik. Okey. Jadi sekarang ni alhamdulillah JJ nampaknya macam ada membuat kenaikan sedikit. Naikkan sedikit, kita tengok pada M5 sikit. Okey, M5 nampaknya dia telah breakout sedikit resistance di area situ. Maka kita boleh ubah kita punya level pivot ni kepada, kita tunggu dia close dulu. Tunggu dia close dulu. Dia dah breakout resistance ini di sini ada resistance jadi ini baru breakout. Tadi break saja. Dia kena tunggu CS close. Kita kena tunggu CS close. Jadi ini adalah sudah ada setup untuk M5. Jadi kita jangkakan minima dia naik dekat 161 lah. Tapi mungkin saya boleh target dekat 261 261. Okey. Akhirnya dia tiba-tiba turun pula. Okey, kita tengok secara terperinci lagi dekat situ ada
ada ni tau, ada apa, ada demand, ada demand. Mungkin penurunan ni untuk ambil demand, jadi saya tengok dulu. Okey, jadi saya rasa saya akan tambah lagi, tambah ini ya. Mana dia kena break 115 tu 115 tu level critical lah, critical. Kalau dia break tu insya-Allah dia akan membuat kenaikan yang laju sedikit lah, laju sedikit. Jauh, laju dan jauh. Sekurang-kurangnya lagi dia tak break 115 tu susahlah dia nak naik, potensi untuk naik tu kurang lah. Tapi kalau lepas dia break 115 tu insya-Allah kenaikan ni akan menjadi sedikit laju lah, laju. Sampai mana tu wallah, mudah-mudahan laju sampai ke 261. 261 okey lah, kita dapatlah dalam 20 pip. Maksudnya kita punya entry sekarang ada $10, kalau 20 pip adalah dalam 2000 lah kita dapat okay guys. Relax dulu, layan lah live trade ni. Kita sambil dengar lah lagu ke apa ke lagu ni macam kuat sangat macam kuat sangat, jadi kita perlahankan sedikit dia punya lagu ya. Jadi kita nak buang lagu situ. Jadi raya pun dah tak minat, kita delete. Okay. Alah, dia turun lah guys. Tak ada, dia tipu je tu, dia tipu. Dia ni turun ni, dia nak ambil order je, dia macam bank dah tengok. Okey. Nampak macam ada potensi nak naik ni. Banyak ada untung ni kalau kita buy ni. Jadi dia orang pun join sekali untuk buy. Ini penurunan ni dia nak ambil order je. Order, lepas order dah diambil, bukti dia demand ni kuat lepas ni adalah dia breakout, ada tak shadow yang tertinggi sebelum tu. Yang kat sini kat sini. Bukti dia. Sebab kat situ ada zone supply. Sini ada supply sini. Ini shadow ni. Kalau demand ni bukti dia kuat lagi, memang ada betul-betul ada demand, memang dia akan break kawasan ni. Mudah dengan laju je. Tapi sekarang nampak macam tak ada bukti. Mungkin dia orang tengah berbincang kot. Dia orang tengah bincang dulu. Bincang-bincang. Macam mana ni? Macam mana? Itulah. Aku buy ni. Aku buy. Aku nak jual kat mana? Siapa nak beli? Seller mana yang nak beli? Kat mana seller nak beli? Macam tu lah. Mungkin harga terbaik sekarang ni untuk seller ambil, saya tak rasa dekat 215 ni. Sini paling terbaik lah. Sini tak. Sebab tu middle. Sini cantik. Ni. Okey. Itu 287. Sekarang dia dah naik sikit. Relax, layan. Sekarang ada kita floating 300 lebih 300 lebih. Relax, tenang saja guys. Tahu, tapi kau memilih seolah engkau tak. Saya rasa sini tak ada lah, tak kuat lah sini. Okey lah. Di balik topeng persahabatanmu yang palsu, untuk menemani saat kau merasa sepi. Tengok grup kita kejap Tengok nampak
macam ada orang balon je guys. Tambah satu ke FPS. Oh, tu dia balon atas bawah. Atas bawah dia bedal guys. Tadi sudah sell. Lepas tu dia buy pula. Lepas tu dia sell pula. Bila kita dah tahu macam mana nak trade, macam tu lah. Atas bawah kita boleh balon guys. Itu budak-budak grup dalam grup saya lah. Alhamdulillah dia orang dah nampak macam dah sedikit faham, dah boleh macam mana nak cari setup, macam mana nak entry apa semua dia orang dah faham. Alhamdulillah saya dah ajar satu persatu. Jadi sebab saya ni saya tak minat bagi signal guys. Saya tak suka bagi signal. Biasanya kalau saya bagi signal memang ke laut guys. Lepas tu saya tak nak bagi signal. Lepas tu saya buat rakaman video ni live untuk saya sendiri saja, untuk rujukan anda, untuk anda belajar, untuk bila anda boleh belajar dekat sini daripada video live yang saya buat ni. Jadi anda boleh cari sendiri setup yang baik. Bagi saya setup yang baik ni dia mesti entry di dalam zone. Di dalam zone. Itu syarat pertama. Okey. Entry lah di dalam zone, terutamanya zone H1 lah. Zone H1 cantik untuk kita entry. Lepas tu carilah, buka lagi TF yang lebih kecil untuk kurangkan anda punya cost. Risiko mungkin boleh kurangkan floating untuk lebih sharp anda punya entry. Gunakan TF yang lebih kecil. Macam saya gunakan sampai M1 macam M1, pakai M1 terus. Okay guys. Hari kita ada gitar sekarang ni guys. Kita ada gitar kat sana. Gitar mana gitar? Tak nampak Okey. Lagi kita nak string kita punya gitar dulu. Dia orang tu tengok dalam grup saya, tak habis-habis bagi setup tu guys. Asyik-asyik bagi signal je. Gila dia orang tu. Okey, dah naik sikit, alhamdulillah. Okey. Tapi belum lagi break shadow yang paling tinggi tu guys tu. Tapi saya target 115 tu lah dia punya critical critical dia 115. Maksudnya kalau 115 tu break, insya-Allah kenaikan akan jadi sedikit laju lah. Setakat pergi ke 161 tu insya-Allah memang senang. Kalau demand ni memang kuat lagi, 161 tu easy je. Memang easy je dia pecah memang senang. Dia akan cuba cari zone yang lain pula. Okey, sudah naik sedikit. Okey. Kalau dia dapat sentuh je, sentuh pun dah cukup sentuh. Ni nampak dia tak sentuh. Jadi dia turun balik. Selagi tak dapat pecah 115 tu memang payah guys. Memang susah untuk JJ ni naik. Selepas dia pecah 115 tu, insya-Allah. Sekarang ni kalau kita nak sell macam tak berbaloi guys, sebab harga dah bawah memanglah ada bawah lagi. Memang kita tak nafikan 130 lagi cantik 130 pula tu jauh lagi 130 kan. Tapi sekarang ni bagi saya better untuk kita buy lah dulu. Kita pun scalping je, kita scalp, bukannya kita swing Macam saya ni, saya lebih kepada scalping. Okey, naik balik. Dah biru belum belum biru lagi. U-shape ni kacau kita guys. U-shape kita
hilang tadi tapi dia dah turun sikit. Kita tunggu U-shape ni biru lepas dia biru kita tutup terus lah. Kita tak nak trade U-shape lah. Kita fokus kepada satu pair saja, satu pair saja. Okey, sekarang ni 115 sudah pun break. Saya rasa lepas ni kenaikan akan sedikit laju lah. Dia akan laju sikit lah naik, InsyaAllah. Kalau dah rezeki tu tak ke mana guys. Okey, mudah-mudahan dia kecut lah, kecut naik ke atas. Terbang 2-3 batang ke 4 batang ke satu je sekali trade sekarang. Apa tu tak faham. Margin call atau money cup. Dahsyat dia orang guys. Memang dahsyat. Okey. Sudah biru guys. Sudah biru. Tak banyak Dia floating kita sampai 300, sampai 800 kadang-kadang. Jadi kita kena profit lebih daripada tu lah. Kena profit banyak-banyak sikit. Saya biasanya pun memang kalau semua layer dah biru tu barulah saya buat kira-kira nak close ke tak ke. Sebab dah biru semua, lari je lah. Dah profit. Selagi kita tak close kita punya position, walaupun dah profit, selagi tu profit tu belum jadi milik kita lagi. Okay. Sekarang ni dia dah break kat situ, jadi saya jangkakan kat sini lah. Minima dia pergilah. Lalu kita semua tak ada ini saya rasa dah cukup lah kot. Tak payahlah tambah layer lagi kot. Rasanya dah cukup ni. Banyak dah layer ni. Dah $10 dah ni. Dah $10. Sebenarnya boleh lagi kita masuk lagi, tapi saya backup untuk benda yang di luar jangkaan. Mana tahu tiba-tiba je dia turun jauh ke apa. Jadi itu antara perkara yang di luar jangka lah. Jadi kalau dia turun jauh lagi, saya akan layer lagi, masuk lagi untuk cover yang bahagian atas. Jadi kita ada dua peluang lah. Tu dia. Itu dia guys. Itu dia. Alamak. Jangan main-main JJ. Pecut je. Naik je. Tak ada orang marah. Naik je. Okey, sekarang sudah pukul 10.43. Tak lama lagi, dalam 15 minit lagi pukul 11. Jadi kita jangkakan kita akan close position ni dalam pukul 11 lah. Pukul 11. Tengok macam mana. Kalau profit lah, kalau profit kita close lah. Kalau tak profit tu apalah, kita hentikan saja kita punya video live ini. Banyak benda yang kita dah ajar kat sini tadi. Contohnya macam mana nak cari setup Vivo. Saya dah bagi tahu tadi. Lepas tu bahagian-bahagian yang perlu di breakout, zon-zon mambang untuk menunjukkan dia naik ke turun ke. Begitu cara dia. Kalau masih tak faham, tengok lagi video-video saya yang sebelum ini. Banyak yang saya dah ajar. Banyak yang saya dah ajar. Kalau perlukan support group, belilah ebook saya. Kalau perlukan support group lah. Support group ni maksud dia kita sediakan lepas korang beli ebook, kita akan masukkan dalam grup saya tadilah. Grup saya. Jadi kat situ kita akan berbincang. Korang boleh tanya. Selagi korang tak faham, korang boleh tanya. Tanya je. InsyaAllah saya akan jawab. Cuma janganlah tanya, cikgu ni nak naik ke turun ke. Itu payahlah sikit. Manalah saya tahu. Saya boleh bagi tahu naik ke turun ke, tapi tak semestinya dia akan betul. Tak semestinya dia akan betul. Jadi sekarang dia ambil zone ini. Nampak guys, dia ambil zone ini guys. Jadi sini ada mambang ni.
tambang tanah besar mungkin ada seller masuk dekat sini. Jadi zone yang perlu di break adalah inilah, garisan inilah perlu di break untuk dia terbang lagi tinggi lah. Nampaknya sekarang sini yang tahan dia. Di situ adalah zone yang menahan harga untuk naik lagi tinggi. Dan sekarang ada 15 minit lagi untuk CSH1 close. Mungkin keputusan dia akan diketahui selepas ini. Nampak gayanya kan ni lebih memihak kepada seller lah. Maksudnya ada seller masuk. Tapi ada juga possible sekarang ini penurunan ini macam biasa. Seperti yang saya cakap tadi. Dia dah naik dah tadi, pecut ke atas, okey. Jadi itu buyer dah nampak dah. Buyer dah nampak. Bank pun dah nampak dah. Okey, kalau kita buy dekat buy sekarang, kita punya minima profit kita boleh dapat dekat 143 tu. Itu bank yang dah nampak. Jadi sekarang ni penurunan ni mungkin ada bank-bank lain yang hendak join sekali, buy untuk GJ ni. Sebab tu dia turun, dia ambil order. Sebab sekarang ni memang ada demand dekat bawah ni. Dekat bawah memang ada demand. Dekat bawah ni terutamanya sinilah, maksudnya paling cantik lah kalau bank-bank nak buy. Ada sini ataupun bawah inilah. Mungkin bawah ni lagilah besar entry daripada bank. Mungkin paling bawah sekali. Sebab makin bawah makin sedap lah dia orang profit. Tapi kita takkan tahulah dia nak sampai mana tu. Wallahualam. Cuma sekarang ni saya nampak macam dia sebenarnya ambil order. Jadi kalau contoh macam ni, tadi dah ada order, ada demand. Dia dah tolak harga naik ke atas. Sekarang ni dia ambil lagi demand orang lain lagi. Bank yang lain pula. Tadi bank A, sekarang bank B pula. Macam tu. Mungkin bank B ni dia buy dengan jumlah yang lebih besar lagi. Mungkin 800 juta ke berapa ke. Itu kita tak tahulah. Saya pun tak tahu berapa ratus juta dia ambil. Jadi saya nak adjust zone ni dulu. Sebab zone ini telah disentuh, maka dia tak boleh pakai dah. Dia orang tu aktif guys. Memang aktif. Okay. Ini saya adjust saya punya zone dulu dekat sini. Okey. Kat sini. Okey, nampak gayanya dia turun. Seperti yang saya cakap tadi, dia dah ambil order. Jadi kalau dia turun sampai bawah tu, saya akan tambah lah layer. Saya akan tambah layer guys. Tambah lagi entry. Sebab ada peluang untuk kita dapat harga yang lebih baik. Kalau kita pun dah tahu yang bank nak masuk. Bank nak masuk ni. Dia nak buy sekali. Jadi kita join lah dia sekali. Kononnya. Entah ya ke tidak, tak tahu. Kita usaha saja guys. Kita usaha setakat yang kita boleh. Kalau berjaya, alhamdulillah. Kalau tak berjaya, kita cuba lagi. Jangan putus harapan. Sebab forex ni dia simple je. Kalau dia tak naik, dia turun. Itu je. Contoh macam dia turun sekarang ni. Okey. Bila dia turun, last dia tak nak turun pula. Maksudnya dia akan naik. Macam tu je lah. Contoh macam tadi dia dah naik. Lepas tu dia tak boleh naik. Jadi dia turun. Macam tu je. Maksudnya dia kalau tak naik dia turun. Itu je dalam forex. Ambil yang simple saja kan. Kita kalau nak trade, kita jangan trade market. Kita trade sistem. Kita kena ada sistem. Macam saya, sistem saya risiko saya memang MC. Itu risiko saya. Saya memang dah ready dah. Memang saya dah bersedia. Jadi saya tak ada SL. SL saya tak ada. Tak wujud SL saya. Orang lain mungkin wujudlah SL. Okey, sekarang ni kalau kita tengok mungkin ada orang sell dekat 143 tu. Jadi macam orang lain kan dia letak SL. SL dia berapa biasanya? Mesti dalam 20, 30 pip. Macam tu lah. Minimum mesti 10 pip. Jadi lepas ni kalau CS ni naik,
jangkaan saya minima kalau dia break 143 tu nanti dia akan pergi 243. Sebab apa dia pergi 243? Sebab dekat situ ada orang letak SL. Minima 10 pip. Macam tu. Jadi dia akan cari SL orang. Mungkin ada yang letak 30 pip. Kalau 30 pip, lagilah lumayan. Lumayan saya. Alhamdulillah, syukur. Begitu. Itu cara kita berfikir lah. Cara saya berfikir. Ikut logik kan. Kan ramai orang cakap ada SL Hunter lah, apalah. Macam tu lah kita ambil advantage lah benda-benda macam tu. Anggap je benda tu wujud. Entah wujud ke tak tahulah. Kita tak tahu. Dan ni tadi pun ada grup iaitu hacker scalping, dia pun bagi signal buy untuk DJ ni. Dia bagi tahu buy untuk DJ SL 20 pip ke 15 pip ke macam tu. Mungkin dia turun ni dia nak ambil SL dia orang kot. Mungkin. Kan kita selalu tengok juga lepas dia ambil SL baru dia pergi. Macam tu lah. Jadi kita ambil lah advantage benda-benda macam tu. Maklumat-maklumat macam tu Okey, tak lama lagi pukul 11 ada bukan dua, ini kita tunjuk kat M1, ada 9 lagi, 9 CS lagi untuk penutupan kepada H1. Tapi nampak gayanya H1 ni dia tak close bullish, maka petanda kuat untuk dia naik jadi semakin kurang lah. Kalau dia close sebagai bullish, insyaAllah petanda dia kuat. Kalau dia naik 143 tu balik depan ni, insyaAllah lah. Itu pun petanda kuat. Petanda betul-betul kuat yang JJ ni akan naik. Naik lagi tinggi lah. Kan dia masih kat bawah Masih kat bawah. Relax, tenang saja. Berapa kita floating? Tadi dah biru kan? 400 pula 400, relax. Kalau kat bawah dia mesti dalam 500, 600. Jadi kalau kita nak profit, kita kena dapat profit lebih daripada tu 500, 600, 700, 1000 ke 2000 ke macam tu lah. Jadi kalau akan datang kita nak floating 400, 500, kita tak ada hal. Sebab kita dah biasa profit dalam 2000, 1000 macam tu lah. Kita dah tak goyang lah. Itu yang penting dia. Yang penting kita kena, macam saya selalu ingat, saya selalu tengok berapa dia bagi kita floating. Sebab kalau dia boleh bagi kita floating 400, kita juga boleh profit 400 ke 500 ke 600 ke. Kalau dia boleh bagi kita floating 10k, jadi kita pun boleh profit 10k. Macam tu lah. Okay, come on JJ, you can do it. Alright. InsyaAllah naik ni. InsyaAllah naik. Namanya cintaku sedalam samudra. Samudra. Lepas ni saya ada kerja sikit guys. Jadi kita akan tutup kita punya kita akan tutup kita punya trade live entry sekejap lagi, iaitu pukul 11. Nanti saya akan update lah saya punya result follow saya punya Facebook pun boleh. Facebook saya Cikgu Johari. Boleh follow saya punya Facebook. Kat situ saya ada buat update-update selalunya. Sebab saya ni kan buat kelas. Okey. Sekarang ni macam mana rasa macam nak tambah je guys. Kita nak tambah. Apa kata kita tambah tambah je lah. Kita tambah tambah dulu. Okey, tambah dulu.
'cause I need you. Sebab saya tambah tadi sebab tengok ada demand kat bawah tu. Ada demand. Kat sini ada demand baru. Demand baru Ni ada demand baru. Ini sini. Sini ada demand. Dia baru buat engulfing ke situ tadi. Jadi itu adalah demand baru. Nampaknya demand tu kuat guys. Itu dia. Naik guys. Itu dia. 4 minit lagi guys, 4 minit lagi. Alright guys, santai-santai di hari raya yang kedua guys. Hari raya yang kedua. Ada 3 minit lagi, kita tunggu dulu sekejap. Tunggu sebentar, tengok. Naik ke tak naik? Ada demand baru lagi guys. Kalau kita nak tambah lagi boleh. Kalau kita nak tambah lagi lah. Tujuan kita tambah ni supaya kita profit lebih kencang, lebih laju. Macam itulah. Lagi cepat kita profit. Kalau dia naik laju, lagilah sekejap je kita profit. Begitu. Apa nak tunggu lama-lama? Benda yang boleh kita profit cepat, kita profit cepat. Kalau nak lama-lama buat apa kan? Benda yang boleh cepat. Mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan kita. Kurniakanlah rezeki kepada kita semua, rezeki yang banyak, yang melimpah ruah. Okey, mudah-mudahan semua orang dapat rezeki insya-Allah. Sebenarnya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Okey guys, JJ pun dah nampak gayanya ada naik sikit lah, alhamdulillah. Jadi saya rasa saya akan berhentikan dulu live trade ini. Jadi nanti saya akan letak result dia dekat thumbnail dia nantilah, thumbnail dia. Okey. Jadi sampai di sini dulu video kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, sila subscribe kita punya channel. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa like dan share kita punya video ini. Semoga bermanfaat. Saya CJJFX mengundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.